Saya kenalkan nama saya Afiq atau Syekh Afiq lah. So hari ni saya panel seminar bangkit wanita. Saya nak cerita pasal bisnes aiskrim. Saya bisnes aiskrim ni saya sebenarnya meniaga aiskrim daripada kecil lah. Saya meniaga aiskrim dari kecil. Saya punya latar belakang bisnes aiskrim ni bermula bila bapa saya meniaga aiskrim di pasar malam. Dari situlah saya terdedah dengan bisnes aiskrim ni. Waktu tu umur dalam lebih kurang darjah 4, darjah 5 macam tu lah. Tapi itu cerita dulu-dulu lah. Tapi kalau kita nak bawa aiskrim yang dulu bawa ke sekarang dah tak terima dah. Sebab sekarang kan dah bergerak, zaman dah maju, kualiti aiskrim, tekstur aiskrim semua dah bergerak lebih ke hadapan. Jadi kita kena, kalau nak meniaga aiskrim, kita kena buat aiskrim yang lebih, orang kata apa, kekinian. Masa tu jenis aiskrim apa tu Chan? Yang masa dulu aiskrim yang kita jual hanyalah aiskrim yang cedok. Orang panggil aiskrim calung. Aiskrim calung lah. Aiskrim calung. Satu calung 50 sen je time tu. Okey. Baik. Jadi kalau kita nak mengenali aiskrim, biasa aiskrim di Malaysia ni sebenarnya ada beberapa jenis lah. Puan-puan pun tahu, yang pertama yang kita biasa makan tu aiskrim yang dicedok yang tadi tu lah. Pun scoop aiskrim, ataupun kalau bahasa kulinari kita panggil sebagai hard aiskrim. Hard aiskrim. Walaupun nama dia hard, dia tidaklah hard. Lembut juga, tapi dia punya term tu kita panggil hard aiskrim. Maknanya aiskrim tu perlu dicedok kalau nak dijual ataupun nak dihidang. Baik, jenis yang kedua kita panggil sebagai soft aiskrim. Tadi hard, yang kedua ni soft. Yang soft ni dia punya tekstur dia lembut sedikit berbanding hard tadi. Yang soft ni dia tak boleh cedok sebab dia soft kan. So dia perlu pakai mesin untuk servekan dia. Macam kita beli aiskrim McD tu, itulah. Ataupun kita pergi orang kahwin kan ada dapat pakai mesin tu. Pakai mesin tu kan di wedding tu. Itu semua soft aiskrim. Okey, yang ketiga ialah aiskrim sekarang tengah meningkat naik di Malaysia, iaitu aiskrim popsicle. Sekejap lagi mungkin kita boleh share dalam video-video yang akan ditayangkan dalam webinar ni. Aiskrim popsicle ni yang aiskrim biasa melekat dekat atas batang kayu itulah. Itu kita panggil aiskrim popsicle. Para peserta pada petang ini yang berminat untuk menjalankan bisnes aiskrim boleh tengok beberapa jenis aiskrim tadi dan buat keputusan nak buat aiskrim yang mana. Sebab kalau kita nak berniaga ya perempuan, kalau boleh jangan buat semua sekali. Jangan buat semua sekali. Pilih satu dulu. Permulaan pilih satu dulu. Kemudian kalau dah nampak perkembangan, nampak kemajuan, barulah kita boleh expand untuk buat aiskrim yang lain. Baik, itu saya dah cerita tentang jenis-jenis aiskrim ya. Sekarang ni saya nak cerita apa yang bagusnya ataupun kelebihan lah. Kita panggil apa kelebihan bisnes aiskrim kalau nak dibandingkan dengan bisnes-bisnes lain. Sebabnya kalau kita perasan kalau kita tengok kat Malaysia ni yang naik motor jual aiskrim ni banyaknya orang Malaysia, orang tempatan ke orang bangsa asing? Bangsa asing, Pakistan, orang Bangladesh. Banyak dia orang ni kenapa dia orang berminat niaga aiskrim? Kenapa dia orang tak niaga burger ke, niaga donat ke apa ke? Sebabnya mestilah ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang menarik minat dia orang ni. Jadi saya kaji rupanya ada beberapa kelebihan aiskrim ya. Pertama, yang aiskrim ni sebenarnya dia ialah satu produk yang mana dia mempunyai kadar keuntungan yang besar. Bila kita berniaga kan, mestilah kita nak untung, betul? Apatah lagi kalau keuntungan tu keuntungan yang besar. Betul. Ada orang berniaga untung kecil. Kalau boleh nak kos tu sikit tapi untung besar, itulah biasa tujuan dia berniaga. Ciri-ciri tu ada pada aiskrim. Ciri-ciri tu ada pada aiskrim. Kerana baik, saya nak cerita. Sebenarnya saya ni boleh cerita, orang kata untuk bisnes makanan, cuma aiskrim ni tak topik saja. Jadi saya cerita sikitlah. Sebenarnya dalam bisnes makanan dan minuman F&B ni, setiap produk tidak mempunyai kadar keuntungan yang sama. Lain-lain. Orang meniaga donat untungnya sebegini, orang meniaga mi untungnya sebegini. Ya, orang meniaga nasi ke apa ke untungnya tak sama. Berbeza-beza. Ada yang saiznya besar, ada yang saiznya kecil. Dan kadang-kadang apa yang menyedihkan, ada produk yang tak untung langsung tanpa disedari. Jadi itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena cari produk yang mana menguntungkan. Jadi untuk nak tahu sama ada produk tu untung ataupun tidak, dia ada sifir mudah. Sifir mudahnya ialah apabila produk tu dihasilkan, saiznya bertambah. Itu sahaja sifir dia. Contoh kalau kita buat aiskrim ya. Aiskrim ni dia bila mana kita buat sikit je, tapi bila dah siap dia jadi banyak. Yang banyak tu kita panggil sebagai berkembang lah. Aiskrim tu mengembang, jadi saiz dan kuantitinya menjadi bertambah. Jadi kadang-kadang ada produk makan, bila kita proses, bila kita masak, bila kita buat, saiznya gitu juga. Saya tak maulah sebut, nanti orang cakap saya bias dengan produk-produk lain lah. Jadi puan-puan boleh fikirkan sendiri. Ada produk yang mana kita masak, kita proses, kita buat, saiznya tak berubah. Macam tu je saiznya. Dia tak bertambah. Jadi produk-produk macam ni dia memberikan pulangan pun untung yang tak berapa besar lah. Dan apa yang menyedihkan, ada juga produk yang mana bila kita buat, bila kita masak makin kecil jadi.
Ada. Ada ke? Ada. Tak maulah sebut. Tak boleh sebut dah. Jangan sebut. Nanti orang cakap saya bias lah. Sebab kali ni kita cerita topik aiskrim. Aiskrim, okey. cerita Kita fokus je. aiskrim. Ada juga produk yang bila kita buat dia makin kecil. Kita ingat makin untung, rupanya makin rugi. Okey, jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang berniaga tapi tak untung. Sebab puan-puan biasanya saya yakin puan-puan mungkin orang yang beginner, maksudnya baru nak mencari-cari belajar lah. nak Nak cari belajar, mana bisnes nak buat bisnes apa lah ni. baru nak mencari-cari apa bisnes nak buat, apa nak besar. So hari ni saya nak cerita pasal aiskrim. Realitinya bukan aiskrim bagus sangat, tak. Adalah dia punya kelebihan kan, tapi untuk saya sekarang ni kita cerita apa kelebihan dia dulu. Okay, faham ya? Yang pertama tadi, aiskrim ini dia dia punya margin untung yang besar. Sebab apa? Bila kita buat aiskrim, mula dapat sikit jadi banyak. Contoh yang saya boleh bagi ialah kalau kita buat menggunakan 1 kilo susu lah 1 kilo susu, kita boleh dapat lebih kurang 200 scoop aiskrim. Oh. Ya, boleh dapat 200 scoop aiskrim. Kalau 1 scoop aiskrim kita jual seharga RM1, maknanya kita dapat lebih kurang RM200 RM200 bermodalkan asas tadi 1 kilo susu sahaja. Tapi adalah bahan-bahan lain. Nanti kita cerita kemudian lah. Tapi dah sekadar kasarnya begitulah. Maknanya untung bila buat aiskrim ni untungnya agak lumayan lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan produk aiskrim ni ialah dia senang nak buat. Senang. Ramai orang tanya saya, "Syekh, apa nak buat produk yang relax-relax yang senang tak payah nak nebar, tak payah nak uli kan. Tak payah nak cucuk, tak payah nak potong." Rupanya ada produknya ialah aiskrim. Sebabnya aiskrim ni Allah senang sangat. Macam mana kita bancuh air Milo kat rumah, macam itulah cara buat aiskrim. Mudah je. Okay? Tak perlu ada skill-skill yang tertentu lah. Contohnya kalau puan-puan berminat nak berniaga cakwe tiaw, mesti kena ada skill goreng cakwe tiaw. Api masuk dalam. Kalau goreng cakwe tiaw, api tak masuk dalam, tak jadilah cakwe tiaw tu. Cuba buat niaga cakwe tiaw, habis goreng tu orang tengok, cakap pinggang tengok, agak-agaknya masuk tak api dalam. Kuali tu tak masuk habis. Okey. Jadi buat aiskrim dia tak perlukan skill-skill yang unik lah. Tak perlu kita pandai menebar cecanai, tak perlu pandai memeram ke, tak payah. So dia straightforward saja. Produk aiskrim ni kalau puan-puan berminat, dia hanyalah produk yang straightforward. Macam mana kita buat air kita kat rumah, macam itulah kita buat aiskrim. Sama je. Contohnya nak buat aiskrim coklat. Macam kita buat air coklat, bancur. Cuma aiskrim dia ada mesin dia. Mesinnya itulah memudahkan kita sebab ada mesin. Mesin itulah memudahkan kerja kita nak buat aiskrim. Tak payah nak adun secara manual kan, mesin yang buat semua. Tak payah. Sebab nak buat aiskrim apa pun, aiskrim cedok ke, aiskrim soft ke, aiskrim popsicle ke, semua ada mesin dia. Yang murah sampai yang mahal, ada kategori-kategori dia untuk dipilih lah. Okay, itu yang orang kata kelebihan aiskrim yang kedua tadi. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, untung besar. Yang kedua, senang buat. Saya rasa ini seronok orang dengar ni. Untung dah seronok, yang dah lah untung senang pula buat, lagi seronok. Okay. Tak perlu pengalaman saya nak tambah lagi sekali, tak perlu pengalaman, tak perlu skill, pengalaman pun tak apa. Tak pengalaman pun tak perlu. Tak perlu pengalaman kerja di kilang aiskrim baru boleh meniaga aiskrim, tak boleh. Tak payah. Awak nak bagi niaga aiskrim ni ada ni ke? Ada degree ke? Degree aiskrim? Tak ada. Semua boleh. Okey. Yang ni saya suka yang ketiga. Yang ketiga ni ialah senang jual. Sebab tu pendatang-pendatang dia orang suka meniaga aiskrim. Sebab aiskrim satu-satunya produk yang senang nak jual. Okey. Dia tak perlukan komunikasi yang teknik closing yang aneh-aneh. Dia berhenti je dekat tepi taman permainan tu. Betul. Orang dah kerumun. Tak payah bercakap pun. Dia hanya datang sana, bawa dia punya senjata dia, loceng. Senjata loceng kan, kling. Orang pun datang. Okey. Mana dari segi operasi jualan dia tu mudah, dan juga orang kalau tengok aiskrim dia akan beli. Okey, itu yang saya suka lah. Maknanya aiskrim ni produk yang senang nak dijual. Jadi tak adalah orang kata dah buat aiskrim perap dalam peti ais rumah tu kan. Kalau orang cakap dengan saya, nak jual kat siapa ni? Nak jual kat siapa ni, chef? Saya dah cuba jual dekat depan sekolah, seorang pun tak beli. Saya rasa itu pembohongan. Maknanya dia kena pergi mani bunga lah. Maksudnya kalau dia dah berniaga depan sekolah, orang tak beli juga. Aiskrim. kena buat teknik lain lah. Itu saya gurau je. Nanti orang cakap kurafat pula. Okey, itu beberapa kelebihan yang saya dah ceritakan tadi untuk tatapan puan-puan. Sekarang ni saya nak terangkan pula beberapa kelemahan. Seronok dengan kelebihan, so kita kena kaji juga apa kelemahan bisnes aiskrim. Kelemahan yang pertama puan-puan, bisnes aiskrim ni satu bisnes yang memerlukan komitmen modal. Maksudnya kalau kita nak buat bisnes aiskrim, kita dah kena spare sikit amount duit lah untuk kita beli beberapa kelengkapan bisnes, terutamanya yang paling penting ialah mesin. Mesin aiskrim. Sebab belum ada lagi teknik komersial yang boleh buat aiskrim pakai tangan. Pakai mixer ke tak boleh? Mixer ke, pakai blender ke. Blender tak boleh tak boleh. Maksud tak sesedap yang itulah. Aiskrim ni dia berkait rapat dengan tekstur. Tekstur dia kena gebu, kena halus,
tekstur dia kena lembut kan. Semua kualiti tu ada pada mesin. 80 ke 70 ke 80% kualiti aiskrim tu ada pada. So kalau kita nak berniaga aiskrim, nak tak nak ya puan-puan, kena beli mesin. Kalau buat permulaan tu agak-agak mesin yang paling murah lah buat aiskrim tu berapa tu? Ramai tahu tu sebab betul, nak start bisnes kan yang paling murah. Yang paling murah dapat lebih kurang RM1,000. Lebih-lebih sikit lah. RM1,000 lah, lebih kurang. Yang paling murah lah. Ya, ada orang cakap ya? ada orang cakap mahal, ada orang cakap murah, terpulang lah. Ada nak yang mahal lagi pun ada. Pulang pada masing-masing lah. Tapi apa pun saya tengok kalau nak banding mesin ni, berniaga lain pun kena ada mesin juga kan. Betul. Berniaga tu kena beli penguli ke, kena beli oven ke, kena beli pengisar dan sebagainya. So nak berniaga aiskrim kena beli mesin. So ini kelemahan. Maksudnya yelah saya faham di luar sana ada bisnes yang tak perlu beli apa-apa dah boleh start. Tapi kalau nak berniaga aiskrim you tak boleh terus mula. Dia mana kena ada persediaan mesin dulu. Dan bukan mesin saja, dia ada kena beli freezer dan juga alatan-alatan lain. Loceng nak berniaga sekarang. Kalau nak berniaga aiskrim cedok kena beli scoop dia. Box aiskrim tu ke. Ya, dan pelbagai lah. Baik, itu kelemahan yang pertama, maknanya kena ada modal ya. Tak boleh kita modal sikit-sikit buat aiskrim ni tak sesuai sangat. Yang kedua, kelemahan dia bila aiskrim ni dia satu produk yang mudah cair kan. So dia ada kelemahan dari segi logistik. Dari segi logistik. Sebabnya kita nak bawa daripada rumah kita nak pergi berniaga, so kita kena ada alat-alat untuk membantu aiskrim tu kekal beku. Daripada perjalanan sampai habis berniaga, aiskrim masih tak cair lagi. So benda tu perlukan tong aiskrim untuk instalasi dan sebagainya. So ada duit lagi kat situ. Contohlah Chef, kalau ada kecemasan macam hilang tiba-tiba rumah tak ada elektrik pula. Tak. Macam mana tu? Kalau aiskrim kita dalam freezer kan, dalam freezer dah beku tapi elektrik tak ada pula, tiba-tiba kan? mati. Dia boleh tahan dalam freezer tu lebih kurang sehari setengah, tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Ya, yang masalah kalau baru je selesai buat aiskrim kan, dah selesai buat aiskrim nak bekukan, peti ais tak sejuk. Tu masalah. Okey, saya rasa situlah dia kelebihan dan kelemahan bisnes aiskrim untuk puan-puan buat pertimbangan lah. Mana sesuai ke tidak dengan kita punya keinginan nak berniaga tu. Okey, kalau sesuai boleh teruskan, kalau tak sesuai nanti boleh tengok bisnes-bisnes lain pula. Okey. Okey, jadi sesuai dengan topik kita hari ni kan, macam mana kita nak jana RM5,000 sebulan dengan buat bisnes aiskrim. Sebenarnya tak susah pun ya perempuan, tak susah pun. Dalam kita punya peserta bekas-bekas peserta saya yang lebih daripada ni pun ada, yang puluh-puluh ribu sebulan pun ada, yang ratus ribu sebulan pun ada kan. Bergantung pada rezeki masing-masing. Tapi tak payah kita cerita yang besar-besar tu, dapat RM5,000 sebulan pun dah begitu syukur, alhamdulillah. Betul tak? Untuk masa-masa sekarang ni saya rasa orang dapat bersih RM5,000 sebulan pun dah sangat-sangat bersyukur kan. Betul. Jadi sebenarnya aiskrim ni dia punya market waktu saya berniaga di pasar-pasar malam waktu dulu-dululah, waktu di pasar-pasar malam saya tengok aiskrim ni tak berapa pergilah produk dia. Tak berapa pergi. Sebabnya pasar malam ni yang banyak dikunjungi oleh orang dewasa. Betul. Kanak-kanak dan juga remaja, yang mana itulah target utama market aiskrim ni, tak datang sangat ke pasar malam kan. Itu pun bila dia ikut mak ayah dia pergi ke pasar malam, bila dia nak aiskrim mak ayah dia tak bagi. Nasib lah kalau dapat. Nasib lah kalau dapat. Jadi kali pergi berniaga tu dapatlah kadang-kadang RM100, RM70. Jadi tak banyak lah kan. So jadi saya start berfikir lah macam mana nak jual aiskrim, sekali pergi bawa balik RM1,000 kan, RM2,000 katakan. Jadi tu yang pada tahun 2010 saya start masuk ke event kenduri kahwin. Yang mana kalau dekat event kenduri kahwin ni, tuan rumah biasanya dia orang akan order aiskrim 1,000 scoop, 1,200 scoop, yang mana dia orang bayar kita lamsam lah. Kita jadi caterer event. Waktu tu memang mewah lah kan, nak dapat RM5,000 lebih daripada RM5,000 sebulan memulih kan. Sebab bergantung kepada berapa event yang kita masuk dalam sebulan. Contohnya kita dapat 4 event, satu event RM1,000, so dapatlah RM4,000. Macam tu. Tapi saya faham masa sekarang ni PKP kan, tak adalah kenduri kahwin. Memang terjejas, bukan terjejas juga, terjejas teruk. Terjejas teruk. Jadi kita buat aiskrim dalam tub. Dalam tub, nanti boleh tengok dari video-video. Dan kita jual kepada ejen-ejen pun boleh juga. Rupa-rupanya bila kita buat macam ni, bila kita buat jalan aiskrim dalam tub macam ni, rupa-rupanya orang suka. Orang suka, customer suka yang pertama, dan juga ejen suka jual. Maknanya mudah orang nak kita punya produk tu nak bergerak di dalam pasaran. Sebabnya orang suka makan produk yang homemade. Ya, betul. Pertama, yang kedua, ejen-ejen yang di rumah lain yang mana dia orang tak nak buat aiskrim sendiri, dia nak jual aja. Dia boleh ambil aiskrim kita dan jual. Orang-orang sebegini ni ramai. Kita mudah nak memasarkan kita punya aiskrim. Tapi dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat dia kita punya flavor tu mesti aiskrim yang
sedia ada tak buat. Aiskrim yang sedia ada tak buat. Contohnya kalau aiskrim di luar sana dah ada strawberry, dah ada coklat apa semua, kita janganlah buat yang tu. Kita buatlah flavor yang unik yang tak ada. Contohnya yang sekarang ni yang tengah meletup di market ialah aiskrim durian musangking. Yelah, perasan juga macam di musim durian sedap. Sebab durian dah tak payah tunggu musim. Betul. Nak dapat durian, isi durian untuk buat aiskrim tak payah tunggu musim, memang dah ada yang frozen. Durian aiskrim teh tarik, aiskrim gula apung. Semua aiskrim ni mempunyai flavor-flavor yang unik yang market nak, tapi tak ada dalam pasaran biasa ni. Pasaran konvensional ni tak ada. So diorang perlukan pembuat aiskrim seperti perempuan nantilah untuk menghasilkan aiskrim-aiskrim yang mempunyai perisa-perisa yang unik. Sikit ada pertanyaan sikit lah, bukan sebab tanya pasal perasa ni, ada daripada Zikri ni, dia kata kebiasaannya perlu ke kita jual banyak perisa atau hanya fokus pada satu perisa je yang laku? Baik, itu soalan yang daripada bagus. Zikri dia bagus sebab tanya pasal perisa ni kan. Dalam apa-apa bisnes pun termasuklah aiskrim ni, apabila kita nak keluarkan produk tu, saya suka kepada satu sistem ataupun polisi yang saya panggil sebagai SMS. Maksudnya single menu strategy. Maknanya kita tak perlu buat semua flavor, kita tak perlu buat semua produk. Kita cuma perlu pandai dan master buat satu produk sahaja. Kalau kita rasa kita berkenan dengan aiskrim durian, kita just fokus pada aiskrim durian pun boleh juga. Ramai peserta saya dia tak buat flavor pelbagai ni. Macam-macam. Dia buat satu je. Ada yang buat aiskrim gula apung aja. Dia tak sibuk buat aiskrim lain. Ada yang buat aiskrim durian ni, dia durian je. Dia pakar buat aiskrim durian dia. Jadi bila orang nak terfikir nak makan durian, dialah orang fokus kat dia. Macam tu. Jadi tak perlu pandai buat semua flavor. Kalau kita nak kumpulkan semua flavor ni tapi Tuan Zikri tadi ada beratus-ratus flavor aiskrim. Jadi kita tak perlu buat semua. Ambil satu atau dua saja. Yang paling sedap, yang paling banyak permintaan. Yang kita rasa kita suka nak buat, yang kita rasa boleh meletup dalam market, kita buat yang itu. Tak perlu kita nak buat semua, ya. Baik. Itu tadi saya dah cerita macam mana nak buat aiskrim, nak jual aiskrim sehingga boleh capai 5,000 sebulan. Pertama, kenduri. Jadi kalau yang tak boleh masuk kenduri ni jangan bimbang. Boleh juga jual dalam tahap ataupun kalau aiskrim popsicle pun sama, jual terus kepada pelanggan-pelanggan. Tak perlu nak tunggu kenduri pun dah boleh start jual. Kalau tak percaya, cuba kita buat test. Pergi ke grup WhatsApp kampung kita ke taman kita ke, open order. Saya ada buat aiskrim durian. Siapa nak harga sekian. Tengok berapa orang yang reply ataupun yang PM kita personally untuk beli. InsyaAllah mesti ada. Sebab aiskrim ni biasa memang kegemaran ramai lah. Mungkin kata orang tu daripada peringkat sebagai peringkat usia suka makan aiskrim sebenarnya. Betul lah. Macam kita buat di kenduri kahwin kan. Semula-mula dulu tahun 2010 2011 dulu. Saya ingat yang kuat makan aiskrim ni budak-budak. Tapi yang banyak beratur tu yang mak punya mak budak dengan ayah budak. Budak-budak paling kuat makan pun 1 kon 2 kon. Kadang-kadang yang lebih dewasa ni sampai 4 kon 5 kon dia makan. Balik-balik dia beratur. Dia cuma cover line dia. Anak je yang pergi ambil, anak dia bagi kat dia kat meja makan. Okey. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk buat bisnes aiskrim ni, ada beberapa step dia ya. Saya nak cerita terus lah. Pertama sekali, kena belajar buat aiskrim. Walaupun kita dah dah pernah tengok resipi kat internet ke mana ke, kita kena belajar buat aiskrim secara komersial. Ni perkataan ni kena dengar betul-betul, komersial. Sebab apa? Saya nak bagi tahu untuk apa-apa saja bisnes lah, untuk perempuan yang berminat buat bisnes di rumah apabila kita nak buat satu produk makanan itu, kita kena buat secara komersial. Maksudnya pemprosesan cara orang berniaga buat aiskrim. Mungkin kita dah pandai buat aiskrim untuk anak kita di rumah, dia tak sama. Cara dia step dia, so kena cari sifu kena cari guru untuk buat aiskrim secara komersial. Cara untuk berniaga lah maksudnya. Ya, betul. Contohnya kalau masih bela saya nak bagi tahu, kita dah pandai masak nasi ayam. Anak-anak kita pun cakap kita memang masak sedap mak masak. Nasi ayam tak payah cakap lah kan, memang sedap lah, memang terbaik lah. Tapi kalau you nak berniaga nasi ayam, you kena belajar macam mana cara orang berniaga masak nasi ayam. Dia tak sama. Sebabnya nanti kita akan letih, kita akan penat, kita akan rugi. Macam-macam akibat lah nanti kalau kita guna cara yang komersial. Yang kedua, kena lengkapkan alatan. So kalau kita nak berniaga aiskrim, macam saya dah cerita tadi, kita kena ada mesin dia kan, kena ada tong dia kan. So di pasaran sana terdapat pelbagai jenis mesin. Ada macam tu lah, macam ni lah. Ada yang sebenarnya boleh buat aiskrim, ada yang tak boleh buat aiskrim. Nama je mesin aiskrim, tapi bila buat aiskrim dia jadi keras. So kena hati-hatilah, kena cari orang yang dah kawan-kawan yang pernah buat ke atau apa ke. So untuk dapatkan sedikit nasihat supaya kita tak rugi sebab mesin bukan murah dalam ribuan ringgit kan. So kalau kita nak beli tu, biar beli yang berbaloi lah orang kata. Okey, kemudian mesin, penjual
stall dan sebagainya lah. Kalau nak berniaga aiskrim ni kena ada stall aiskrim, freezer kena ada, wajib freezer. Itulah alat-alat. Kadang-kadang orang tanya saya, rumah saya kecil, Chef boleh ke berniaga aiskrim? Boleh. Mesin aiskrim ni tak besar pun. Macam saya mesin basuh, power dua tu. Dia tak besar sangat. Jadi boleh. Rumah flat pun boleh berniaga aiskrim. Sekarang ni saya nak cerita sikit info tambahan tentang aiskrim. Sebenarnya dekat Malaysia ni, kita kadang-kadang kita terkeliru tentang produk. Bila kita cakap aiskrim ni, bermaksud aiskrim tu produk yang dibuat daripada susu. Susu lembu susu lembu yang mengandungi certain amount of fat content lah. Dia adalah dalam dia punya akta makanan tu adalah, saya dah ingat lah, kena rujuk buku balik. Tetapi kebanyakan aiskrim di Malaysia ni yang kita selalu makan dalam tub, yang dia nama jenama terkenal ni, dia orang tak guna susu pun. Dia guna lemak sayuran untuk menggantikan susu, supaya kos dia lebih murah Bagi untung banyak. Bagi untung banyak. Tapi dalam akta kita tidak membenarkan produk ni dipanggil aiskrim. Dia hanya boleh dipanggil confection, ais konveksi ais. Patutlah dia pernah nampak. So jadi kita tengok dia tak ada tulis aiskrim pun dekat dia punya label dia tu. Dia tulis konveksi ais. So kita sebagai pembuat aiskrim yang independen lah, kita nak buat aiskrim sendiri kan. Kita pulang nak buat aiskrim pakai susu ke, nak pakai lemak sayuran krema ke, tak ada masalah. Nanti kita perlu jelaskan lah pada customer kita punya produk ni kategori yang mana satu. Tapi itu tak ada masalah. Cuma saya nak cerita supaya bakal sawan aiskrim faham benda ni. Dan tidak orang kata apa nanti dah buat dulu tak ada cerita pun pasal ni. So jelaskan daripada awal daripada sekarang. Pilihan tangan kita lah. Contoh kalau kita nak aiskrim tu premium, gunalah bahan yang elok, yang mahal sikit. Kemudian jual lah harga mahal sikit. Kalau kita nak sekadar jual di nak bajet punya pasar malam, nak jual di kenduri-kenduri saja, buatlah yang murah punya. Tak ada masalah. So itulah kelebihan kita buat aiskrim sendiri. Kita boleh suka hati kita lah, kita nak macam mana. Okey. Ada Puan Azizah, dia kata, saya baru berjinak-jinak nak niaga aiskrim. Apa barang utama yang perlu saya sediakan? Tadi Chef ada cakap tadi. Dan dia kata agaknya berapa modal permulaan? Kata kalau seluruh kos tu anggaran lah. Dia nak tahu anggaran macam beli mesin aiskrim, freezer tu, anggaran kos permulaan modal dia tu berapa? Okey, baik. Tahu. Boleh lah. Baik, saya faham soalan tu. Macam saya cakap tadi lah, bila kita nak start niaga aiskrim ni, mesin ada yang murah, ada yang mahal. Bila murah tentulah kualiti dia begini, bila mahal tentulah kualiti dia lebih baik. Jadi kalau kita berminat nak buat bisnes aiskrim dengan kualiti mesin yang agak bagus saya cadangkan lebih kurang 5,000 lah juga modalnya. 5,000 untuk kesemua bahan lah, bukan semua mesin saja. Mesin maksudnya dengan mesin, freezer, boxnya apa semua tu lebih kurang 5,000. Tak sampai lah kadang-kadang. Sekarang pun freezer pun saya ingat dalam tak ada mahal-mahal macam dulu kan. So macam freezer apa semua tu boleh beli di platform marketplace macam Shopee ke apa ke, lebih murah lah. Tapi mesin kalau boleh janganlah, sebab nanti nak claim warranty apa semua nanti susah sikit. Macam freezer ke apa ke boleh. Puan Neti ni dia kata, di mana pusat jualan bahan aiskrim yang murah tapi berkualiti? Dia kata kalau chef tak berkeberatan lah nak kongsikan, mungkin kat mana pusat nak beli bahan-bahan aiskrim ni, bahan mentah lah maksudnya. Murah tapi berkualiti. Baik. Saya nak share lah. Bagus juga soalan ni sebabnya tak tahu kau nak cari kat mana, bila supermarket ke. Sebabnya bila kita buat aiskrim ni, kualiti bahan tu sangat menentukan kualiti aiskrim kita tu nanti. Contohnya kita nak buat aiskrim strawberry katakan. Kita dah guna perisa strawberry lah apa, bila dia dah siap aiskrim, kenapa tak rasa strawberry? Dia rasa lain. So, siapa yang dah buat aiskrim dia mesti akan bersetuju dengan saya punya nyataan tadi, sebabnya bahan dia tak berkualiti lah. Bahan dia tak ikut spek yang betul. Jadi tapi yang saya selalu beli ni di area-area KL, nama kedai dia kedai Hoi Bakery, HOI Pong tak silap saya. Saya jarang tengok dia sebab dia sebelah-sebelah Kepong dengan Seri Damansara tu. Boleh Google lah kalau nak check di sana. Harga tidaklah murah, bukanlah mahal. Dia standard harga. Standard lah. Tapi yang paling saya suka dia punya kualiti tu. Ketepatan rasa. Kalau dia jual ini perisa terpedak, memang rasa. Memang rasa terpedak. Dia tak ada mengapu-apu jadi rasa lain. Kalau dia cakap dia jual ini perisa almond, memang dia rasa almond. Itu saya suka. So siapa-siapa yang berkaitan dengan KL boleh beli di sanalah. Tapi sekali lagi saya nak ingatkan, dalam bidang aiskrim ni jangan cari barang yang terlalu murah lah. Jangan murah, sebab bila murah dia tak datang kualiti dia. Aiskrim yang penting kualiti rasa, tekstur. Itu yang saya boleh ceritalah. Biar ambil harga ataupun kos yang
yang berpatutan, tapi nanti kita punya kualiti tu sangat bagus. Dan ada daripada Puan Rashidah Abu Jamal ni, dia kata, saya ada masalah untuk menguruskan perniagaan aiskrim yang mana setelah bermula dan apabila permintaan mula banyak, saya jadi tak tahu nak mula dari mana sebab tak cukup kaki tangan. Akhirnya saya terpaksa menolak permintaan pelanggan disebabkan kekangan masa dan tenaga. Apa nasihat terbaik, Chef? Okey, ini sebenarnya masa lah agaknya. Ini sebenarnya banyak orang yang bermasalah macam kan, ni. dah dapat order banyak tak tahu dia nak tolak handle. order. Saya boleh kata setiap hari saya dapat WhatsApp daripada saya punya peserta, Chef, saya masalah, saya terpaksa tolak. Saya terpaksa tolak permintaan. Order orang lah. Benda ni tak patut berlaku sebab sayang lah kan. Orang lain yang nega kan, dia orang mencari-cari, belilah saya punya, belilah. Kita pula janganlah beli, kata balik tu. Jadi sebenarnya bila mana kita punya, maksudnya kita start kat production dengan yang kedua, maksudnya kita punya manpower tak cukup. Manpower tak cukup. Jadi upgrade mesin dan jangan takut ambil staff. Ingat tu, upgrade mesin, jangan takut ambil staff. Betul. Ini Ada dua orang ni nak jimat yang call, biarlah buat semua, dia nak buat sendiri. Kita businessman untuk memula memang kita lah yang buat semua sekali. Sebab kita yang memakai topi pekerja pun kita pakai. Kita lah bos, kita lah kuli. Kita lah bos, kita lah kuli. So dia tak boleh, kita tak boleh lama-lama duduk kat situ. So kita kena serah topi tu, kau ambil ni topi pekerja, kau yang buat. Barulah efisien dia punya. Barulah efisien. Kena berani lah, orang kata kena berani ambil pekerja. Ramai orang kita ni, dia takut sangat ambil pekerja. Tak tahu apa yang dia takut. Padahal sale okey, tapi dia tak nak. So kena ubah, kena berganjak satu step ke hadapan. Ambil, kalau tak nak ambil full time, try ambil part time tu. Sebab kita buat aiskrim bukannya daripada pukul 8 sampai pukul 4 ataupun 9 pukul 5, tidak. Kita ambil mungkin datang pagi je ke, bayar untuk ikut sesi yang dia buat tu. Ke macam mana ya. Sebab yang susah buat aiskrim ni, buat tak susah, nanti nak packaging dia tu. Itu yang lambat sikit. Bila yang tu, ataupun kita yang buat packaging, nanti serah kat staff, macam tu. Ikutlah yang mana kita tak sempat mana ke, kesesuaian kan? yang kita lah. Okey, ada lagi daripada Yop Manjong. Orang Yop Manjong ni, satu dia kata ni. dalam keadaan sekarang ni yang mana ekonomi tak menentu ni, jualan aiskrim yang macam mana yang akan diterima menderu-deru oleh pembeli? Okey, aiskrim ni satu produk yang saya rasa dia tak terjejas lah, atau tahan lasak atas apa pun sebab ekonomi. Sebabnya, jelas saya banyak berinteraksi dengan peserta-peserta saya. Ada yang buat aiskrim premium, ada yang buat aiskrim popsicle. Aiskrim Malaysia pun ada. Aiskrim Malaysia pun ada. Tak adalah pula ada yang mengadu kurang sale ke apa ke. Maksudnya masing-masing boleh jual. Maknanya saya rasa untuk ekonomi sekarang ni, buatlah aiskrim apa pun, insya-Allah ada yang membelilah. Ada lagi satu daripada Puan. Kita banyak soalan-soalan ni. Boleh terhantar, kalau ada masa kita sempat, Chef boleh jawab kan. Boleh kalau berkesempatan, boleh lagi ajukan soalan kat ruangan komen tu. Okey, ada daripada Puan Jannah Haslin katanya. Jadi macam mana caranya untuk peniaga bertahan, maintain dalam bisnes aiskrim ni dalam jangka masa panjang? Ada orang macam sekejap je, memula je semangat, Chef. Lepas tu dah lah malas lah nak buat. Jadi nak tahu macam mana nak maintain bisnes aiskrim ni dalam jangka panjang. Baik. Puan Jannah Puan Jannah. Bila kita buat bisnes aiskrim ni, tak kisahlah, sebenarnya bisnes pun sama je. Kita pertama sekali kita kena naikkan branding kita tu. Branding. Dia orang kenal kita dulu Saya lihat ini saya berdasarkan case tadi yang saya buat pada peserta saya sendiri ya. Ramai bila saya tak suruh, dia tak buat. Buat brand. Dia tak buat. Dia hanya buat aiskrim, jual apa, jual aiskrim. Aiskrim siapa? Tak ada. Aiskrim dia bagi nama dia lah, aiskrim Maksud, aiskrim Maklum. Tak ada satu brand yang mewakili aiskrim itu. Jadi sebenarnya bila kita ada brand, bila brand kita naik kukuh, orang akan cari. Sebab bila kita buat aiskrim bagus, aiskrim kita sedap, kualiti sama dengan jenama-jenama besar, tapi harga pula berpatutan kan, orang akan cari. Tapi orang tak ingat siapa tadi makan kat kenduri tu, tak ingat lah siapa punya. So bila mana tak ada brand, so kita mudah nak tersisih daripada arus ataupun market. Jadi itu yang saya kena ingatkan pada perempuan yang berminat nak buat bisnes aiskrim ni. Walaupun belum beli mesin, buat brand dulu. Yang penting buat brand dulu. At least kita dah ada idea. Sebab brand ni kalau kita cari, masa kita nak buat, memang tak jumpa. Masa tu nak berniaga aiskrim, masa cari brand apa nak pakai, memang tak jumpa. 2-3 hari mikir pun tak jumpa. Betul. Jadi sekarang ni lah yang kena fikir.
Okey, itu saya punya ni lah, saya punya perkongsian lah. Cara promosi pun penting juga cara promosi IG, Facebook sekarang. Ya, jika nak dibandingkan, mungkin Chef boleh kongsikan tips sikit lah. Saya nak promosi aiskrim ni macam mana ni? Daripada saya berniaga di pasar malam ya. Nak dibandingkan dulu dengan sekarang, Allah, betapa mudahnya bisnes sekarang ni. Sebabnya semua orang dah ada handphone dan juga internet dekat iPhone masing-masing, mana semua orang online. Tak perlu tuan-tuan yang nak berniaga aiskrim buat iklan surat khabar. Tak perlu nak buat iklan di radio, hanya post di Facebook masing-masing. Sendiri, tak memerlukan kos pun. Tak ada kos pun, hanya orang kata apa, tapi tidaklah semudah yang kita sembang. Tapi betul? At least you ada benda yang you boleh buat, yang boleh ada medium yang yang you boleh perjuangkan. Contohnya kita ada grup WhatsApp. Saya sih percaya setiap orang ada berpuluh-puluh grup WhatsApp. Grup WhatsApp alumni sekolah rendah. Grup WhatsApp tadika pun ada yang tantah tu kan. Grup taman tu wajib. Grup taman. Jadi kita boleh post ataupun kita letak gambar letak gambar kita proses aiskrim. Okey kawan-kawan, saya dah buat bisnes aiskrim. Siapa yang minat nak jadi ejen ke, siapa yang nak boleh contact saya. Gitu je yang kita buat kan. Tak susah pun. Cuma kadang buat dengan tak buat saja tu sebenarnya. Okey. Yang kita kena bisnes, tak payah cakap bisnes aiskrim lah, bisnes apa pun dia ada momentum dia. Mula-mula semangat. Bila dah lama sikit rasa macam down, rasa macam kita tak nak buat. Sebab tu kita perlu circle kita tu orang-orang yang niaga. Kalau ada cikgu kan, kita belajar dengan cikgu ni. So sentiasa berkomunikasi. Jangan lepas kena ada mentor lah, untuk mentor. Jangan lepas habis belajar tu tinggal tak nak berhubung, tak nak pergi cari sendiri je, tak boleh lah orang lain apa semua. Dan akhirnya dia akan tertinggal. Kawan-kawan lain semua dah jauh, orang yang ada masalah ni akan ketinggalan jauh pula di belakang. Itu yang kita tak nak. Sebab sayanglah, sebab kita dah beli mesin, kita dah melabur tapi tak dapat buat bisnes dengan baik. Itu satu kerugian lah pada saya. Okay. Kalau macam Chef ni lah, ni Aida punya lah, mungkin Chef punya cabaran terbesar yang pernah lalui sepanjang bisnes aiskrim ni, mungkin yang tak boleh lupa lah, sebab kita nak jadikan inspirasi buat peserta yang join bisnes, nak join seminar hari ni. Kita nak dijadikan, yelah mungkin macam ada orang kata cabaran dalam bisnes aiskrim ni. Saya sebenarnya bisnes family, jadi banyaklah bisnes kita orang buat. Aiskrim ni salah satu je lah. Jadi saya tak nampak sangat aiskrim ni satu benda yang susah sangat lah. Cuma ada yang pengalaman yang saya ingat ialah masa tahun 2019 itulah, kita ada buat job satu minggu kadang-kadang kita pergi sampai 4-5 rumah lah 4-5 rumah yang rumah kenduri lah, rumah kenduri yang berbeza. Cuma ada satu minggu tu sepatutnya kita pergi rumah tu, kita tak pergi. Kita terlupa. Bukan saya je, saya punya tim-tim kita semua terlupa. Jadi bapak pengantin pun telefon marah-marah. Yalah, cabarannya lah. Kita pun mengaku salah je lah, nak buat macam mana kan. Tak ada diviralkan dekat Facebook tu, bahaya sekarang zaman viral ni Chef. Itulah, tak hati sikit viral. Saya pun doa juga dia tak viral, alhamdulillah dia tak viral kan. Itu sajalah cabaran dia. Yang lain-lain saya ingat tak ada. Dari segi bahan mentah, dari segi mesin, semua ada penyelesaian. Cuma kita lah sebenarnya kecuaian daripada pihak kita tu kita kena perhatikan supaya tidak berlaku pada bisnes kita. Okey. Mungkin ada lagi soalan daripada Maimunah. Dia kata, adakah bahan premium memainkan peranan penting atau ada substitute yang digunakan untuk memastikan rasa premium dengan harga murah? Bila aiskrim ni kita kena berhati-hati dengan perkataan sebab dia tertakluk kepada apa nama akta-akta. Tak boleh sembarang-sembarang. Bila kita cakap aiskrim ni premium, dia kena memiliki ciri-ciri premium. Mesti kena ada protein berapa banyak mana, dia punya fat banyak mana. Dia kena memang betul-betul ikut. Dia tak boleh dengan sebarang kita claim premium ni, padahal aku ni premium macam ayam je. Dia je claim, tapi dari segi peraturan tak menepati. So kita tak boleh suka cakap saya punya aiskrim premium ya. Tak boleh. Bila kita cakap aiskrim kita premium, so dia mesti ada satu ketetapan lah, mana dia kena menuruti. Dalam kelas lah saya boleh cerita benda ni sebab panjang kan. Yalah, cara ringkas. Fat content dia berapa, protein dia berapa, kena ikut betul-betul. Okey. Jadi bila kita nak buat aiskrim yang premium tapi murah,
sebenarnya ada teknik juga. Tapi tak boleh dah cakap aiskrim itu tu aiskrim premium. Mungkin aiskrim rasa premium. Rasa premium. Ala premium. Ala Dia premium. premium. Boleh, tak ada masalah. Kena join kelas lah. Yelah. Itu yang detail. Barulah kita boleh cerita secara detail. Kita panggil shortcut. Shortcut dalam siapa yang biasa join kelas saya tahu saya punya kegemaran, saya suka shortcut. Buat aiskrim secara cepat, tepat dan jimat. Itu nanti boleh kemudian kita akan terang. Tapi faham tadi yang pasal premium tu? Maksudnya nak cakap aiskrim kita premium, kena menepati ciri-ciri dia. Tapi kalau nak buat aiskrim rasa premium, ada cara dia. Kalau macam nak kata nak permulaan nak buat aiskrim, macam kena ke daftar dengan mana-mana? Yelah kita macam contoh macam kita memang sendiri rumah nak daftar, kita tak tahu macam mana permulaan tu nak kena buat apa, daftar SSM dulu ke, nak kena register kat mana, board mana apa ke? Tak, kita boleh. Prosedur dia tu. Untuk orang yang berniaga ni, kalau boleh kita jangan susahkan dia. Kita sebab cerita ramai yang yang mudahkan dia. tanya-tanya tu. Kita mudahkan dia. Kalau kita nak berniaga, tentulah kita kena daftar dengan SSM. Tak bolehlah kita berniaga secara ilegal kan. Jadi, tapi untuk permulaan, kalau kita just berniaga di rumah, kan, kita belajar buat aiskrim, jual dulu. Jual yang terdekat dulu. Ya, jual kat kawan-kawan dulu. Kalau dengan kawan-kawan dengan saudara mara ni pun you tak boleh jual, apatah lagi nak jual pada orang lain kan. Jual kat situ dulu. Lepas tu dah nampak dia punya momentum, dah nampak potensi dia, ada kemajuan walaupun sedikit, barulah kita pergi daftar SSM, buat current account, sewa premis. Tu step-step yang ke hadapan lah. Jadi nak sihat chef, permulaannya tu buat je dulu. Tak perlulah nak daftar-daftar ke sana ke sini. Belum apa-apa lagi dah daftar. Buat branding dulu. Yang penting kan? Branding tu kena buat dulu. Branding ni pun nanti janganlah terus daftar MyIpo ke apa ke, buat je dulu. Nanti dah nampak, sebab benda ni semua makan modal. Nanti dah nampak momentum semua baru pergi buat. Dia secara orang kata apa, yang betul lah. Mana brand kena daftar dengan MyIpo kan, semua baru buat lah. Permulaan ni just buat aiskrim dan jual sahaja dulu. Okey, mungkin ni soalan yang terakhir lah. Banyak soalan kita bacakan hari ni daripada Encik Mirul. Dia kata bila masa terbaik nak kena invest beli peti ais besar, sebab takut nanti dah beli permintaan slow pula. Macam-macam. Itu bila nak invest macam saya punya orang kata apa, prinsip lah. Saya punya prinsip, selagi ada mesin, selagi ada alat yang boleh saya beli untuk bantu bisnes saya akan beli. Itu saya punya prinsip. Sebab tu kalau datang ke rumah saya, penuh lah mesin. Penuh lah, apa semua mesin ada kan. Sebab pada saya nak mengurus mesin lagi mudah daripada nak mengurus manusia. Mesin kita picit on, dia on. Orang kita suruh boleh tutup bergerak lagi. 4 jam pun boleh. Sebab tu saya suka beli mesin. Jadi pada Encik Mirul tadi, kalau rasa nak beli apa? Bila nak beli peti ais besar? Invest tu bila? Dia sebab kita buat aiskrim, kita dah tahu dah. Kita buat aiskrim banyak ni, freezer kita perlu luas mana. So selagi you tak upgrade you punya freezer, you punya production banyak tu je lah, walaupun you punya mesin besar. Kiranya freezer main peranan lah. Kira freezer makin besar, makin banyak lah aiskrim kita boleh letak dalam tu. Betul. So kita kena upgrade. Kalau market kita dah membesar, ejen dah bertambah, so nak tak nak you kena upgrade you punya freezer. Beli je, jangan takut, beli saja. Sebab nanti kalau permintaan menurun, jual je lah balik freezer tu. Yelah, jual balik second hand. Tak ada masalah pun. Sebabnya sekarang kan ada marketplace apa semua. Kalau kita dah tak guna barang tu, saya pun selalu jual barang. Sebab saya dah, katalah saya beli mesin, upgrade mesin. Mesin yang lama ni saya jual. Jual lah pada pengusaha aiskrim yang memerlukan kan. Tak adalah pula harganya jatuh sangat. Lebih kurang je. Jatuh lah, tapi tidaklah drastik sangat. Sebab memang ada permintaan lah. Dia lah, ada setengah orang memang nak gunakan mesin tu, tapi perlukan. Yelah, yang beli yang second hand je lah. Masih boleh guna. So jangan takut, beli saja freezer. Sebab kalau encik tak upgrade encik punya size freezer, so punya production akan kekal kat situ sampai bila-bila. So kena upgrade freezer, you boleh upgrade you punya production. Macam tu. Okey, mungkin kita dah sampai nak penghujung dah ni. Mungkin Chef ada apa-apa lagi yang nak disampaikan buat para peserta kita pada petang ni mengenai, yelah orang kata jana part time pun tapi boleh buat part time business aiskrim, boleh jana income RM5,000. Mungkin ada apa-apa nak disampaikan pada peserta kita petang ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mingguan Wanita kerana
mengusahakan satu program yang sangat bagus lah. Sebab sebenarnya kat luar sana ramai orang yang nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa. Tak tahu, betul, tak tahu idea nak Apa berniaga idea apa. nak berniaga. So program-program yang sebegini saya rasa perlu diperbanyakkan lagi. Cari panel-panel yang lebih pengalaman untuk kupas topik-topik yang lebih banyak di masa akan datang. Semua hari ni saya nak cerita pasal aiskrim, saya cerita pasal aiskrim je lah. Aiskrim.